Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini cikgu nak terangkan bagaimana penyediaan akaun perdagangan yang berada di dalam kelab dan persatuan. Seperti yang sedia maklum, sebelum ni cikgu dah bagi tahu, dalam kelab kita boleh juga menyediakan akaun perdagangan, di mana kita akan sediakan akaun perdagangan dalam bentuk T ataupun format penyerta. Ingat balik, kita jumpa akaun perdagangan dulu masa kita belajar medikan tunggal. Okey. Dan dalam kelab, kalau perasannya cikgu ada cakap, kita ada dua perkara yang kita boleh buat. Sama ada kita akan buat yang aktiviti yang mana yang boleh mendatangkan keuntungan tu, ada dua perkara. Sama ada kita buat aktiviti contohnya kalau dalam kelab badminton kita buat pertandingan badminton. Okey, ataupun yang kedua kita buat aktiviti yang boleh mendapatkan duit yang lagi banyak, tak juga kadang-kadang, tapi dia boleh bantu kelab kita dengan kita menjual sesuatu barang, okey, untuk mendapatkan keuntungan bagi kelab kita, supaya duit itu boleh digunakan untuk bantu ahli-ahli kelab. Kita tengok kat sini. Okey, sebelum ni kita dah buat ialah mentaksir untung atau rugi aktiviti berkala bagi kelab dalam persatuan. Contoh yang kita buat latihan hari tu, kita ada majlis tarian tu, kita ada kutipan untuk majlis tarian dan kita ada belanja untuk majlis tarian. Jadi maksudnya apa beza antara dua ni? Okey, antara dua ni apa bezanya? Ialah macam gini je, senang nak faham macam gini. Okey, kalau yang ada yang berkaitan dengan adanya inventory, okey, inventory maksudnya ada barang yang kita akan beli, okey, secara banyak, lepas tu kita akan jual dan ada bakinya. Okey, dan kita akan simpan kita punya inventory itu untuk seterusnya, untuk hari seterusnya. Okey, jadi kalau ada saja inventory, jadi kita kena buat akaun perdagangan. Tapi kalau tiada inventory, apa yang kita perlu buat? Jika tiada inventory, kita tak perlu nak buat akaun perdagangan. Tapi apa yang kita buat ialah prinsip yang sama, iaitu hasil tolak belanja. Hasil tolak belanja untuk dapatkan untung atau rugi. Okey. Sama juga dengan kalau ada inventory ni, kenapa kita buat akaun perdagangan ni? Akaun perdagangan ni pun untuk kita nak kira untung atau rugi. Dua-dua ni adalah untuk kita nak mencari untung atau rugi kita punya kelab. Okey. Itu soalan dekat contoh format kat bawah ni ya. Okey. Kita lihat bentuk T, ini bentuk T. Okey, ni pun bentuk T. Okey. Dan ini adalah bentuk penyata. Okey. Jadi kalau bentuk T, apa kita nak buat? Sama. Nampak kat sini ada jualan. Maksudnya jualan apa? Ini merujuk kepada kita punya barang niaga yang kita jual tu apa dia. Okey. Tapi kalau untung atau rugi aktiviti berkala ni, maksudnya dia bukan barang niaga, tapi apa program lebih kepada yang kita untuk nak menyatukan antara macam kelab kita badminton. Lepas tu kita buat apa? Yang tadi kalau buat pertandingan badminton, untuk apa kita buat pertandingan badminton tu? Okey, ada tak kita jual-jual itu ini tu untuk badminton tu? Tak ada. Okey, kalau kita ada jual-jual untuk, contoh kita ada jual raket, kita ada jual dia punya shuttle, kita ada jual lagi apa, net tu semua. Itu kita boleh jadikan, masukkan dia sebagai kepada akaun perdagangan. Okey, maknanya kita tak adanya you all akan beli raket satu lepas tu jual, macam tu tak adanya. Mesti akan dia at least mesti kita akan beli secara banyak dulu, lepas tu mesti adanya inventory. At least ada inventory akhir berlaku kat situ. Dia tak akan terjual habis. Kalau dapat terjual habis tu baguslah. Kalau tak dapat terjual habis tu, so kita kena buat, nak tak nak kita kena buat akaun perdagangan, sebab itu adalah barang niaga. Okey. So kalau ada barang niaga je, buat je akaun perdagangan. So apa format akaun barang niaga? Okey, ingat akaun perdagangan. Format formula dia, okey, kita biasa kita buat ialah jualan bersih, tolak kos jualan. Kita akan dapat untung kasar. So inilah yang kita akan buat kat sini untuk kelab. Tetapi kita menggunakan terms, okey, jualan bersih, ni jualan bersih. Okey. Kemudian kos jualan, inventory awal tambah dengan apa yang kita beli, tolak dengan inventory akhir. Cuma kita kena tambahkan satu lagi, iaitu kita namakan dia sebagai belanja pengendalian. Belanja pengendalian ni apa? Contoh kalau kelab
Macam tadi badminton. Apa yang kita buat untuk kelab badminton? Okey, contohlah kita ada buat kelab badminton tu, kita jual barang-barang, alat-alat badminton tadi tu semua kan. Kita kata kita ada kedai khas untuk jual alatan sukan. Okey. Jadi kat situ kita ada pekerja. So upah pekerja atas kedai tersebut itu adalah belanja pendalian. Jadi dia di bawah satu aktiviti dia. Kalau kita buat dobi, maknanya siapa yang pekerja dobi kita tu, apa belanja yang berkaitan dengan dobi ke, semuanya akan kita masukkan dalam akaun perdagangan. Okey. Jadi tolakkan ni semua kita akan dapat sama ada untung ataupun rugi. Kalau untung dia akan jadi belanja hasil. Salah. Kalau untung akan jadi pendapatan hasil, kalau rugi akan jadi belanja hasil. Okey. Bila kita pindah kepada bentuk penyata, penyata, sama prinsip dia. Ingat, cikgu selalu ajar. Kalau bentuk penyata, you all ingat sentiasa. Apa yang di atas dan apa yang di bawah. Nak tak nak, bila kita buat akaun perdagangan, fahamkan. Perdagangan ialah untuk nak mencari untung. Untung macam mana kita nak cari. Hasil tolak belanja. So, hasil mesti kat atas. Hasil, kat sini hasil, tolak dengan belanja. So, kita akan dapat untung atau rugi kat bawah. Sama. Apa yang dekat dalam tu perkara yang sama. Cuma kita tengoklah macam tadi lepas untuk inventory akhir tu, selalu kita tak ada apa-apa kan kalau milikkan tunggal, tapi dalam kelab tambahkan dulu dengan belanja pengendalian kelab. Okey. Lepas tu barulah jumlahnya tu barulah kita akan tolakkan dengan itu akan ditolak dengan jualan bersih. Okey. Contoh ini adalah katakanlah ini contoh kelab katakanlah ini, cikgu katakan ni kelab 5U ya. 5U. Okey. Katakanlah ini yang kita buat kafe. Okey, so macam mana kita nak buat akaun perdagangan dia? Okey, so kita pun buat kelab kafe. Macam biasa cikgu suka buat dekat mana? Dekat ledger kan. Okey. Lepas tu buat tajuk macam biasalah. Akaun perdagangan. Okey. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Berapa? Ikutlah. Okey. Cikgu nak buat bentuk T sekarang ya. Okey. Kita tahu ya, kalau bentuk T sama, ini kredit. So apa yang dekat kredit ialah kita punya hasil, dan apa yang dekat debit ialah kita punya belanja. Okey. Kita punya belanja. So kita tahu kat sini ini semua yang berkaitan dengan belanja, ini semua belanja, jualan ialah hasil. So kita buat je lah kat sini. RM jangan lupa. RM. So jualan, okey, langgar je garisan tu, tak ada masalah pun. Okey. Katakan belanja jualan 20. Okey, lepas tu kat sini kita mulakan dengan inventory awal. Okey, inventory awal kita ada 3. Kemudian belian. Okey, belian 8. So ada 11. Tolak inventory akhir. Ini macam mana cikgu dapat benda ni? Ini format. Okey, yang kita kena ingat format tersebut. Okey. 2. 11 tolak 2 jadi 9. Okey. So kat sini kita akan belanja pengendalian. Okey, belanja pengendalian ni apa? Okey, belanja pengendalian kita ada 1 iaitu upah kafe. Upah kafe. Okey, 5. So jumlahkan. Ada berapa 9 per 5? 14. So tengok. Kita tengok 20, ni 20, okey, dan ini 14. Kita selang 1, ni 20, ni 20. Macam biasa sebab kita bentuk T. Bila bentuk T tengok mana yang besar, mana yang kecil kan. So 20 dengan 14 kita ada 20 besar, 14 kecil. So kita ada kat sini 6. So kita ada balance 6. 6. Angka imbangan dia 6. 6 inilah maksudnya, sebab 6 ni akan pindah ke sini. Cikgu saya sini, kalau pindah ke kredit je maksudnya, kalau kredit je maksudnya hasil. Kalau hasil tu apa? Untung lah. So kita tulis kat sini untung. Okey. Kalau dapat sebelah sini, dia akan pergi ke debit. So bila debit dia rugi. Okey. Gitu. Alright. So ini bentuk T. Okey, kalau buat bentuk penyata pula macam mana? Okey. Samalah macam biasa cikgu suka buat dekat journal. Okey. Tajuk sama juga.
okey, kelab, katakan kita kelab 5 usaha, okey. Akaun perdagangan, okey, bagi tahun berakhir, okey, bilalah tengok tempoh. RM jangan lupa, wang sebagai ukuran, okey. Yang ni tadi ni tempoh per akaunan, okey. So sama, mesti jualan dekat atas, sama lah jualan. Kalau ni kan jualan bersih, tolak kos jualan kan, dapat untung, okey. So kat sini kita pun tulis jualan, okey, jualan 20. Nah, tajuk dia apa? Kita tulis tolak kos jualan, okey. Gariskan macam biasalah. Ambil semula yang ni semua ni, pindahkan aja, okey. So kita ada inventory awal, 3 belian, okey, 8, so dapat 11. Tolak inventory akhir, 2, so kita dapat 9. Belanja pengendalian, okey, belanja pengendalian, okey, kita ada apa? Upah kafe, okey, upah kafe 5, so kat sini ada 14. So 20 tolak ni 14, so kita dapat 6. So 6 inilah kita namakan untung. Untung apa? Kalau kat sini akaun perdagangan je buat untung ni tak apa, okey. Kalau kat sini katakan, kat sini kita buat akaun perdagangan kafe, so kat sini pun untung kafe. Okey, untung kafe tu buat dalam kurungan, okey, samalah ini pun kafe, okey. So maksudnya inilah yang dikatakan akaun perdagangan di dalam kelab dan persatuan. Jadi apa yang cikgu dah dapat simpulkan, bila kita berada di dalam kelab, okey, ada 2 aktiviti yang kita boleh lakukan. Kita lihat sama ada aktiviti itu melibatkan inventory ataupun tidak melibatkan inventory. Okey. Senang je. Cikgu selalu ingat macam gini je. Kalau melibatkan inventory, kita akan buat akaun perdagangan. Tapi kalau jika tidak melibatkan inventory, macam biasa kita tulis je hasil tolak belanja dia. Okey, berapa yang kita dapat ni hasil kutipan dia, berapa? Katakan 100, lepas tu yang kita belanjakan untuk aktiviti tersebut 80, so kat sini kita dapat 20. 20 inilah untung. Okey. So ingat, kalau antara dua-dua ni jika dapat untung, maka dia adalah pendapatan hasil. Jika dapat rugi, dia adalah belanja hasil. Okey. Yang dua-dua ini kita akan pindahkan dia ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Hari tu dah buat dah kan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi sekarang ni cikgu macam undur ke belakang pula. Okey, tapi tak apa. Cikgu just nak terangkan balik saja macam mana nak yang dikatakan dengan akaun perdagangan. Sebab nanti lepas ni di dalam kerja kursus kita akan buat akaun perdagangan. Apa yang dibuat akaun perdagangan? Dijual minuman isotonik apa semua tu kan? Okey. Tu kita kena buat akaun perdagangan atas barang niaga yang dijual tu. Okey, dalam masa yang sama ada juga aktiviti yang dia buat tanpa yang ada barang inventory, ada iaitu dia buat pertandingan futsal. Pertandingan futsal tu kira je macam biasa hasil tolak belanja, tapi yang dia buat jualan tu adanya jualan minuman isotonik, air mineral, bar coklat dengan air kotak tu kita kena buat akaun perdagangan. Okey. Jadi cikgu harap you all faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, mudah-mudahan ianya membantu you all untuk memahami dengan perkara sebenar yang dimaksudkan dengan akaun perdagangan dalam kelab dan persatuan. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.